Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk inovasi pendidikan iaitu Jom Naik Haji daripada Institut Pendidikan Malaysia Kampus Perlis. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Tuan Khairisa binti Tuan Arisa Mufadilah, Ainul Madiah binti Azizan, Nur Nabilah binti Mansur dan Nur Syakirin Daini binti Ramzi. Untuk isi kandungan yang kami akan bentangkan ialah pengenalan, penyataan masalah, objektif inovasi, kumpulan sasaran, kejayaan inovasi, kelebihan inovasi, kos penghasilan inovasi, cara menggunakan inovasi dalam pengajaran, hasil dapatan dan kesimpulan. Untuk pengenalan, projek inovasi yang kami hasilkan adalah hasil dapatan dari konsep permainan tradisional iaitu dam haji. Tujuan projek inovasi ini sama seperti permainan dam haji, iaitu pemain perlu bergerak secara mengiring sama ada ke kiri depan atau ke kanan depan untuk mendapatkan gelaran haji. Sekiranya murid telah berjaya sampai pada kotak haji, kumpulan mereka dikira sebagai pemenang. Projek inovasi ini direka khas untuk murid tahap 1 yang dianggarkan selama 30 orang dan projek inovasi ini dipilih untuk menguji tahap dan meningkatkan kefahaman mereka tentang cara mengeja KV tambah KV. Jadi oleh itu diharapkan agar projek inovasi ini dapat membantu murid untuk menguasai kemahiran mengeja KV-KV dengan betul dan tepat. Ini adalah inovasi yang kami hasilkan. Pada gambar pertama iaitu yang apa seperti yang kamu boleh nampak iaitu kami telah melakukan inovasi daripada penggunaan kertas mahjong kepada kertas tikar untuk meningkatkan tahap mutu kualiti yang kami gunakan. Untuk penyataan masalah, kaedah penerangan yang sering digunakan oleh guru kini kurang berkesan kepada pemahaman murid. Hal ini kerana kaedah pengajaran ini disifatkan sebagai pengajaran yang hanya berpusatkan guru semata-mata. Hal ini menurut MD Yusof et al. Pada tahun 2006. Yang kedua, kepribadian guru itu sendiri yang mempengaruhi halangan penggunaan BBB iaitu bahan bantu belajar berlaku menurut Abdul Wahab et al. Pada tahun 2006. Keadaan ini adalah kesan daripada kekurangan maklumat dan informasi terhadap bahan bantu belajar yang ingin digunakan. Antara faktor peribadi iaitu guru tidak bersedia, tidak yakin, tiada minat untuk menggunakan bahan bantu belajar. Penyataan masalah yang ketiga iaitu kekurangan sumber bahan bantu belajar yang boleh didapati bagi mata pelajaran bahasa Melayu adalah sangat kurang. Hal ini kerana penghasilannya memakan modal yang tinggi dan juga sumber keuangan guru tu perlulah besar untuk menghasilkan bahan bantu belajar. Dalam pada itu, proses penghasilan bahan bantu belajar ini juga mengambil tempoh masa yang agak lama dan juga tenaga yang lebih. Hal ini adalah menurut Izham dan Nuraini Atan pada tahun 2007. Okey, baiklah. Seterusnya untuk objektif inovasi yang telah kami cerita, kami telah menetapkan dua objektif di mana objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap pencapaian murid terhadap keberkesanan penggunaan Jom Naik Haji terhadap ejaan KV-KV dalam kalangan murid pemulihan tahap 1. Objektif kedua pula adalah untuk menganalisis keberkesanan penggunaan Jom Naik Haji dalam meningkatkan motivasi murid pemulihan tahap 1 untuk mengeja perkataan dengan menggunakan suku kata KV-KV. Seterusnya, jadi daripada objektif ini dapat dilihat kumpulan sasaran untuk inovasi yang kami telah gunakan adalah untuk murid tahap 1 yang belum menguasai kemahiran membaca KV-KV. Kejayaan inovasi ini, kami pernah membuat inovasi Jom Naik Haji menggunakan kertas mahjong seperti yang telah diperkatakan. Kami juga melakukan ujian uji rintis di SKIPGM. Selepas itu kami telah berjaya anugerah emas dalam pertandingan inovasi Papino melalui permainan Jom Naik Haji terhadap peribahasa untuk tahap 2. Jadi kami telah memperbaharui inovasi kami Jom Naik Haji di mana kami melibatkan murid tahap 1 saja dan dengan penggunaan ejaan kata KV-KV. Baiklah, seterusnya adalah kelebihan inovasi. Kelebihan inovasi ini terdiri daripada dua, iaitu yang pertama sekali untuk meningkatkan penguasaan kemahiran mengeja murid tahap 1. Yang kedua ialah meningkatkan semangat motivasi murid untuk melibatkan murid dalam proses PDP.
Okey, ini merupakan senarai penghasilan inovasi kami. Kami menggunakan tikar, gunting, pembaris dan kertas pelekat A4. Jadi sebelum ni inovasi ni kami hanya menggunakan RM15, tapi ada sedikit penambahbaikan untuk menambah baikkan inovasi kami itu sebanyak RM23. Seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan cara menggunakan inovasi ini dalam pengajaran. Saya akan membuat simulasi bersama ahli kumpulan saya menggunakan inovasi Jom Naik Haji kami. Baiklah, yang pertama, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Jadi, yang ini merupakan kumpulan yang pertama, yang ini merupakan kumpulan yang kedua. Jadi, setiap kumpulan akan menghantar seorang wakil untuk menjadi buah dam. Jadi wakil kumpulan pertama dan wakil kumpulan yang kedua. Jadi buah dam, wakil ni perlu bergerak secara mengiring sama ada ke kiri iaitu ke depan atau ke kanan depan untuk mendapatkan gelaran haji sehingga tamat. Seterusnya, apabila petak ini dipijak, murid perlu memilih satu telur mengandungi ejaan KV-KV di dalamnya. Telur ini boleh berubah-ubah, tidak kira guru itu boleh menggunakan apa sahaja bentuk, sama ada kertas sahaja, kertas putih saja ataupun telur, kertas yang diletakkan dalam telur untuk menarik minat murid tersebut. Jadi simulasi ini akan bermula. Contohnya kumpulan pertama akan gerak terlebih dahulu. Boleh pilih satu petak. Jadi guru akan berikan satu soalan yang mengandungi ejaan KV-KV. Contoh awak boleh pilih. Contoh. Berikan satu. Baca satu ejaan tersebut. Kaca. Jadi apabila murid ini berjaya, murid tersebut perlu menyerahkan perkataan tersebut kepada ahli kumpulannya. Apabila dia dah pilih tadi, dia akan berbincang bersama ahli kumpulannya bagaimana untuk mengeja perkataan KV-KV tersebut. Jadi ahli kumpulan yang lain seterusnya. Jadi apabila mencapai kata sepakat, wakil yang menjadi dam ni akan mengeja perkataan tersebut dengan kuat. Contohnya kumpulan pertama dah bincang dengan ahli kumpulannya. Jadi apabila mencapai kata sepakat, wakil akan mengeja perkataan tersebut seperti yang telah diejakan tadi, kaca. Setelah itu, guru akan mengesahkan sama ada ejaan tersebut betul atau tidak. Jadi apabila murid tu dah eja kaca, jadi guru akan bagi tahu lah, okey, ejaan itu betul. Jadi apabila dah ejaan betul, murid ni boleh bergerak ke hadapan, sama ada ke kanan ataupun ke hadapan, ke kiri, ke kanan. Okey. Apabila jika ejaan itu betul, wakil boleh bergerak. Tapi jika ejaan itu salah, murid tersebut, wakil itu akan duduk sahaja di petak yang sama menunggu giliran yang seterusnya untuk mengeja perkataan yang baru pula. Jadi giliran akan diteruskan walaupun jawapan salah. Apabila contoh kumpulan 1 dah salah, kumpulan 1 akan tetap berada di sini. Jadi giliran seterusnya akan diberikan kepada kumpulan 2. Jadi kumpulan 2 akan teruskan perkara yang sama, mengambil ejaan dan berbincang dengan ahli kumpulannya dan mengeja dengan kuat. Guru akan mengesahkan sama ada ejaan tersebut betul atau tidak. Jadi peluang untuk bertanya hanya akan diberikan sekali saja. Contohnya kalau kumpulan tu dah dalam 2 giliran asyik salah je, kumpulan tersebut akan diberi peluang untuk bertanya kepada guru bagaimana untuk mengeja perkataan yang betul. Seterusnya, jadi hasil dapatan daripada penggunaan inovasi kami ini, kami mendapati ada 4 hasil dapatan, iaitu yang pertama, peningkatan kemahiran ejaan, iaitu di mana murid pemulihan tahap 1 yang terlibat dalam penggunaan inovasi ini akan mengalami peningkatan kemahiran ejaan yang pesat, di mana murid-murid tahap 1 ni boleh mengeja menggunakan suku kata KV-KV. Yang seterusnya adalah yang kedua, iaitu kesedaran terhadap struktur bahasa. Jadi apabila melibatkan ejaan KV-KV ini, murid akan lebih mengetahui ejaan sebenar untuk mengeja perkataan KV-KV tersebut.
Seterusnya, Yang ketiga ialah peningkatan keselesaan dan keyakinan. Jadi murid tu akan lebih yakin untuk menjawab soalan sebab kita menggunakan pendidikan berteraskan permainan. Jadi hasil dapatan yang terakhir atau motivasi dan pelibatan kiranya sebabkan permainan ini merupakan permainan interaktif, permainan yang melibatkan murid. Jadi murid akan melibatkan diri dengan aktif dan bermotivasi untuk belajar tentang KBKB. Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Projek inovasi ini amat penting dalam membantu guru meningkatkan keberkesanan sesi PDPC. Jadi projek inovasi Jom Naik Haji ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran interaktif dan murid akan fokus dan objektif pembelajaran akan tercapai dengan mudah. Jadi akhir sekali, sekian, terima kasih.